Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Haji perpisahan, Hajatul Wada' Rasulullah SAW. Kesemua ulama' bersetuju di atas kenyataan ini bahawa Rasulullah SAW cuma sekali saja menunaikan haji selepas hijrah, iaitu pada tahun yang akhir bagi hayatnya. Semasa perjalanan haji ini, beberapa perkara dilihat daripada baginda sebagaimana biasanya dilihat ke atas orang-orang yang akan bertolak. Dengan ini, haji ini dikenali sebagai Hajatul Wada', iaitu haji perpisahan. Pelaksanaan haji perpisahan Rasulullah SAW. Pada mulanya apabila Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk pergi menunaikan haji, beribu-ribu orang tampil ke hadapan untuk niat yang sama, menjadi orang-orang yang paling bertuah untuk menyertai baginda SAW. Siapa sahaja yang mendengarnya menyatakan keinginan mereka untuk pergi bersama-sama dengan baginda SAW. Sebilangan besar daripada mereka telah berkumpul di Madinah sebelum tarikh bertolak. Ramai yang menyertai di pertengah jalan. Setengahnya menunggu di Arafah di Mekah, dan setengahnya sampai mengembara terus ke Arafah untuk menyertai kumpulan besar sahabat-sahabat di sana. Mengikut lamat mengenai hadis Abu Daud, jumlah kesemua mereka ialah mencapai 124,000 orang. Pada pagi hari 8 hari bulan Zulhijjah, pada masa solat duha, baginda SAW berangkat ke Mina. Kesemua sahabat-sahabat memakai semula pakaian ihram mereka untuk haji dan menyertai baginda SAW ke Mina, di mana mereka melakukan 5 solat. Surah Al-Mursalat telah diwahyukan pada petang hari ini. Pada keesokan harinya, yakni Jumaat selepas matahari naik, mereka meneruskan perjalanan ke Arafah, di mana sebahagian sahabat-sahabat telah mendirikan kemah untuk Rasulullah SAW di Masjid Namirah. Rasulullah SAW tinggal di situ hanya sekejap dan kemudian menunggangi untanya Kaswa untuk pergi ke arah lembah Arafah. Di sana baginda SAW memberikan khutbahnya yang panjang lebar. Di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh baginda ialah, wahai manusia, boleh jadi kamu tidak akan melihat aku lagi selepas ini. Selepas ini kita tidak akan bertemu lagi di tempat ini. Selepas khutbah tersebut, Bilal radhiyallahu anhu dipanggil untuk melaungkan azan, dan mereka melakukan solat zuhur dan asar di waktu zuhur, yakni jamak takdim. Selepas solat, Rasulullah SAW pergi ke dataran Arafah di atas untanya, dan daripada masa itulah sehingga ke Maghrib memohon doa kepada Allah. Pada ketika ini Fazl radhiyallahu anha telah hendak mengetahui sama ada baginda berpuasa atau tidak. Dia menghantar semangkuk susu dan baginda SAW meminumnya, duduk di atas unta supaya semua dapat melihat bahawa baginda tidak berpuasa. Pada ketika ini juga salah seorang pada sahabat radhiyallahu anhu jatuh pada untanya dan meninggal dunia. Rasulullah SAW memerintahkan bahawa dia dibalutkan, yang dia dikafankan dengan kain ihramnya untuk pengkemumian, dan bersabda bahawa pada hari kiamat dia akan dibangkitkan sedang dia masih mengucapkan talbiyah. Pada masa ini satu kumpulan pada Najd tiba, dan salah seorang pada mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu haji? Rasulullah SAW menyuruh seorang mengisytiharkan dengan kuatnya bahawa haji bermakna untuk berhenti di Arafah beberapa ketika. Barang siapa yang tiba di sini sebelum siang pada 10 hari bulan Zulhijjah telah mengerjakan haji. Abu Daud. Rasulullah SAW berdoa sehinggalah ke waktu maghrib untuk keampunan umatnya dengan tangisan yang begitu banyak dan penuh kerendahan diri. Allah menjanjikan untuk mengampunkan semua dosa-dosa, melainkan ketidakadilan. Kemudian baginda SAW meminta lagi, wahai Allah, engkau boleh mengampunkan yang itu juga, dan di atas kehendakmu engkau dapat membetulkan yang salah yang telah dilakukan ke atas orang-orang yang teraniaya, dan engkau dapat mengampuni akan yang zalim. Pada ketika ini telah diwahyukan akan ayat ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu, dan telah aku lengkapkan nikmatku ke atasmu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Tak kala ayat ini diwahyukan, terasa sangat berat sekali sehingga kan unta tidak dapat menanggungnya dan dia terpaksa duduk. Selepas terbenamnya matahari, Rasulullah SAW meninggal ke Arafah sebelum melakukan solat maghrib. Di dalam perjalanan ini, unta tersebut bergerak dengan begitu cepat sekali seolah-olah menunjukkan kegembiraan yang teramat sangat, dan Rasulullah SAW terpaksa memperlahankannya
Bila mana mereka mendaki bukit, tali kekang unta itu diuraikan, tetapi sebaik saja muncul tanah datar. Baginda SAW memperketatkan tali kekang unta. Kadang-kala baginda mengetatkannya sehingga kepala unta benar-benar tertarik ke belakang, mencecah bumbung di atas pelana. Semoga insya-Allah besok kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.